Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala yang dengan limpah kurnianya sama-sama dapat menghadirkan diri ke rumah Allah Ta'ala yang mulia ini. Sementara menunggu isyak, insyaAllah kita akan baca satu hadis berkaitan dengan memperbaiki keadaan sesama manusia dan keadilan ke atas mereka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tutlu'u fihi syamsu ta'dilu baina itsnaini sadaqah, wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu mata'ahu sadaqah, wal kalimatu thayyibatu sadaqah, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila as-salati sadaqah, wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya baginda Rasulullah SAW telah bersabda, setiap anggota pada manusia itu padanya ada sedekah. Setiap hari terbit padanya matahari berlaku adil di antara dua orang adalah sedekah. Membantu seorang lelaki untuk menaiki ke atas binatang tunggangannya adalah sedekah, atau mengangkat barangnya ke atas tunggangannya itu adalah sedekah. Kalimah thayyibah adalah sedekah, dan setiap langkah yang dilakukan untuk mengerjakan solat adalah sedekah. Mengalihkan benda-benda yang menyakitkan dari jalanan adalah sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Allah Ta'ala telah menciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Allah telah menciptakan segala anggota dan sendi-sendinya pada kemuncak penciptaan yang tiada tandingannya dan dalam tertib yang amat sempurna. Allah Ta'ala meminta manusia itu agar melihat setiap keluk dan lekuk yang terdapat pada tubuh badannya dan memikirkan dengan sedalam-dalamnya akan kejadian panca indera dan tulang temulangnya, jaringan-jaringan dagingnya dan sel-sel darahnya. Untuk apa? Agar mereka mengenali akan tanda-tanda Maha Pencipta yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah Ta'ala berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di merata-rata tempat, yakni di dalam alam yang terbentang luas ini dan pada diri mereka sendiri, sehingga ternyata jelas kepada mereka bahawa Al-Quran itu adalah benar. Dan firman-Nya lagi, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga pada diri kamu sendiri, maka mengapakah kamu tidak mahu melihat serta memikirkan dalil-dalil dan bukti keesaan dan kekuasaan Allah Ta'ala. Baik, yang pertama di sini dijelaskan bahawa manusia ini adalah sebaik-baik kejadian. Dalam Quran maksud ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Jadi banyak-banyak makhluk, manusia ni paling sempurna, paling terbaik. Kenapa tuan-tuan sekalian? Apa beza kita dengan haiwan? Kita tengok haiwan pun sempurna juga. Haiwan sempurna daripada segi zat tubuh badan dia, tapi akal dia kurang. Dia tak ada akal. Haiwan buat sesuatu ikut dia punya naluri. Naluri dia nak makan, dia lapar, dia makan. Dia makanlah tuan-tuan sekalian, tak kira apa, ada kangkung ke, ada pokok napier, pucuk ubi, dia tak kira pokok tu orang tanam ke, tumbuh sendiri ke, dia tak kira tu sekalian. Yang penting dia makan. Dia nak kenyang. Daun-daun dia makan. Manusia tak, bila dia nak makan dia kena fikir tuan-tuan sekalian. Quran kata apa? Kulu min thayyibati ma razaqnahum, makanlah olehmu akan yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kamu. Apa dia? Halalan thayyibah, cari yang halal dan yang baik-baik. Ada benda halal tapi tak baik tuan-tuan sekalian. Ada benda halal tapi tak baik untuk tubuh badan. Tuan-tuan minum Coca-Cola halal, ada lambang halal kan? Tapi dia tidak baik untuk kesihatan kita. Jadi Islam tak mau macam tu. Bukan halalan saja, tapi halalan thayyibah, yang baik-baik, yang halal dan yang baik-baik dapat memberi kesihatan pada kita. Tok Ali lelaki Tok Ali je, orang perempuan kan Cik Fatimah. Itu je. Tak tahu pasal apa Ali dengan Fatimah pula kena tu sekalian. Itu satu. Nak tidur, dia mengantuk tu sekalian. Dia tak kisah, ada kandang dia tidur dalam kandang, tak ada kandang dia tidur bawah pokok tu sekalian. Manusia dia nak tidur kena fikir kat mana dia nak tidur. Takkan dia nak tidur tepi longkang tu sekalian. Dia mesti tidur kat rumah. Takkan dia tak nak tidur masa dengar ceramah. Macam tu. Dia mesti
Ni khutbah pun tidur juga. Macam mana tu sekalian? Tu pasal tak faham-faham. Letih Imam Khatib tuan mimbar tu sekalian. Minggu lepas khutbah satu selangor tu sekalian. Tajuknya vape bahaya dan memudaratkan kan, membinasakan. Elok je keluar je pagar, dah hisap dah tu sekalian. Macam mana tu sekalian? Semalam saya pergi satu kedai tu sekalian. Waktu duduk ada minum-minum. Satu bapak tu boleh bawa anak, bawa isteri, hisap vape depan anak-anak dengan bini dia tu sekalian. Jadi macam mana kita nak didik anak kalau bapaknya pun macam tu sekalian? Vape ni tu sekalian, bukan setakat fatwa kebangsaan, fatwa negeri-negeri seluruh Malaysia tu sekalian, haram. Tapi nak bawa jana Menteri Kabinet pula kurang ajar tu sekalian. Dia pergi buat mesyuarat, kita tidak akan haramkan pula. Jadi siapa yang mufti sebenarnya tu sekalian? Kalau majlis fatwa kebangsaan ada, keluarkan fatwa tak mau pakai, pecat je semua mufti ni tu sekalian. Buat habis boreh. Tuan-tuan bayang satu jabatan mufti satu negeri, ratus ribu satu bulan maintenance dia tu sekalian, dengan gaji apa semua. Tiba-tiba dia buat fatwa, kita tak mau ikut tu sekalian. Memanglah fatwa ni bukan qat'i tu sekalian. Daripada segi usul fiqh, fatwa dia tidak qat'i seperti ayat Quran. Nak pakai boleh, tak pakai pun boleh tu sekalian. Tetapi kita kena tengok daripada sudut mana kalau kita tak mau pakai. Adakah tak kuat dalilnya atau bagaimana? Tapi kalau dalilnya kuat, kita tak patuh, berdosa tu sekalian. Macam tu. Jadi Menteri Kabinet tu mesyuarat tu dengan siapa tu? Siapa yang pakar dalam Menteri Kabinet tu pasal vape tu? Tiba-tiba dia buat hukum baru pula tu sekalian. Tak boleh. Kerajaan mengajar rakyat untuk tidak hormat dengan fatwa. Ini satu benda yang tidak baik tu sekalian. Nanti esok lain kali bila kita langgar, dia marah pula. Tak ikut. Dia yang mana yang untungkan dia suruh ikut tu sekalian. Yang mana tak menguntungkan dia, dia pun sendiri tak mau ikut. Sebab toke-toke vape tu kawan-kawan dia tu sekalian. Ni tak tahu Johor hari tu suruh tutup ke tak tutup sekalian. Katanya 1 hari bulan. Itu siap nak saman pula. Orang buat maksiat, nak saman orang yang benteras kemaksiatan tu sekalian. Kan kepelik kat Malaysia ni. Dia nak saman jabatan-jabatan agama Islam negeri, jabatan fatwa tu sekalian kerana mengeluarkan fatwa bahawa vape tu haram. Lucu betul lah tu sekalian. Dan dekat pasar-pasar tu penuh jual. Tuan-tuan tak usahlah. Dia kata alasan rokok elektronik adalah untuk membantu perokok tegar berhenti isap rokok. Tak ada je, bohong je tu sekalian. Orang kalau nak berhenti isap rokok, solat taubat 2 rakaat. Bukannya makan gula-gula hack, bukan isap vape, bukan isap shisha, bohong je tu. Itu setan punya kerja tu sekalian. Kau hisap je vape pula tu dia. Tak tahu vape tu apa isi dia, tak tahu tu sekalian. Dah lebih memudaratkan lagi. Jadi jangan tertipu Maka manusia tadi dilebihkan oleh Allah Ta'ala satu daripada haiwan dengan apa? Akal fikiran yang kita ada. Yang keduanya, kesempurnaan kita punya tubuh badan tu sekalian. Tu surah tu, afala tubsiru. Kamu tak tengok kepada tubuh badan kamu tu ada tanda kebesaran Allah Ta'ala. Tengok kita punya jari. Jari kita ni multi purpose tu sekalian. Benda besar macam ni boleh pegang, benda kecil boleh pegang, air boleh takung sini. Tu haiwan tak boleh tu sekalian. Haiwan yang macam manusia satu je tu sekalian, kera. Betul tak? Itu sebab Darwin ngaku dia daripada kera tu sekalian. Cuba tengok. Tangan dia sama dengan tangan manusia. Binatang semua makan, kepala dia ke bawah tu sekalian. Kera dengan manusia yang tak kepalanya ke bawah tu sekalian. Sebab itulah bila manusia ni degil, Allah Ta'ala tukar jadi kera macam zaman Nabi Musa AS. Sebab dia sifat tu sama tu sekalian. Itu yang Darwin tu dalam teori evolusi, manusia tu asalnya daripada kera tu sekalian. Tapi saya rasa dia seorang je lah. Sebab yang lain tak ada kan? Yang lain keluar daripada perut mak kan? Ke tadi evolusi tu sekalian, daripada kera tu jadi orang. Tak ada kan? Aku tak ngaku dia seekor lah. Darwin tu. Jadi daripada lekuk kaki kita, tangan kita, semua ini adalah kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada manusia, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi SAW telah mengkhususkan sebutan as-sulamiyat, iaitu sendi-sendi yang terdapat pada tapak tangan, jari jemari, tangan dan kaki. Sendi-sendi yang ada pada jari kita dan juga kaki kita. Nanti boleh kira pula tu sekalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10. Dikira macam tu ya. Lantaran ketertiban dan keindahan susunannya. Disusunnya elok tu sekalian. Pendek, tinggi, tinggi, pendek lagi, pendek lagi. Kalau semua sama macam mana tu sekalian? Semua sama ni panjang.
Macam mana nak makan? Tercocok dalam. Itu pasal sebelah sini pendek sikit. Ni jadi boleh sedap sikit. Senang. Kau sama kan susah tu sekalian. Macam mana nak makan tu? Kuku pula tak potong tu sekalian. Alamat luka kita punya tekak tu. Tengok tu sebab Allah Taala tu. Dari segi panjang, pendek, besar dia lain tu sekalian, dia tak sama. Itu hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu Allah memberi amaran kepada orang kafir dan orang yang ingkar bahawa Allah Ta'ala berkuasa atas menjadikan jari jemari mereka tidak mempunyai ciri-ciri sedemikian. Pernah kita jumpa tu sekarang ada orang jari dia rata, dia tak boleh pekak. Ada Tuhan jadikan tu sekalian. Tujuannya apa? Supaya bila kita nampak tu tadi kita fikir, ya Allah, syahadu tu tengok tangannya macam tu. Nak ambil pun susah. Nak pegang benda tak boleh sebab dia rapat tu sekalian. Ada mana kita sempurna daripada orang lain. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak tu sekalian. Tu sebab makan jangan pakai sudu. Ini pakai sudu nak tunjuk moden lah. Jangan kan makan pakai tangan bagus. Jangan pakai sudu ya. Kecuali bubur lah. Kalau bubur tu pakai tangan juga itu teruk lah. Kita tengok apa benda kita nak makan. Kalau nasi kan pakai tangan. Pasal apa? Sini ni ada enzim-enzim membantu sistem penghadaman kita tu sekalian. Itu yang paling penting ya. Sebagaimana firman-Nya, bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bukan demikian, sebenarnya kami berkuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Yaitu Allah Ta'ala berkuasa menjadikan jari jemari kedua-dua tangan dan kakinya sama rata dan melekat antara satu dengan lain seperti tapak kaki unta dan keldai. Tengok kata tapak kaki unta dan keldai, dia berbentuk macam tu je. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kerana persekitarannya. Sebab unta duduk di tanah, di padang pasir. Tuan-tuan tak pernah pergi padang pasir yang tu kan, pergi Mekah saja. Sekali-sekala tuan-tuan pergi dekat Wadi Rum, Wadi Musa, dekat Jordan tu sekalian. Itu kawasan pasir, pasirnya halus tu sekalian. Lebih halus daripada pasir yang kita gunakan untuk buat bangunan tu sekalian. Saya pernah pergi. Kereta tak boleh masuk. Kalau nak masuk ni kena pakai pacuan 4 roda yang ada kuasa turbo tu sekalian. Baru boleh sebab dia langgar je dia akan terbenam. Macam tu. Jadi kalau kaki unta ni tu macam kaki kita, jalan terbenam, dia tak boleh nak lari, tak boleh nak bergerak, susah. Sebab itulah dibuatnya besar-besar macam tu, jadi dia boleh lari. Tu. Allah Ta'ala boleh jadikan kita punya tangan kaki macam tu sekalian. Kalau Allah Ta'ala tak, tak jadi masalah pada Allah Ta'ala. Tetapi disempurnakannya kita mengikut keadaan. Jadi unta sesuainya kat padang pasir, sebab tu dia macam tu. Kita di padang Jawa, sebab tu macam ni pula kan. Di tanah Jawa. Jadi dia beza sikit. Seorang mekanik dari barat yang bekerja di kilang membuat anggota palsu telah beriman dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Beliau kembali berkesedaran agama dan beriman dengan keberadaan Allah Ta'ala setelah pada suatu hari dia duduk memperlihatkan telapak tangan anaknya yang masih kecil. Dia membandingkan antara ciptaan Allah dengan penemuan yang telah dihasilkan oleh kepandaian manusia dalam menciptakan jari jemarinya. Dia melihat perbezaan yang sangat besar antara hasil ciptaannya dengan ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Ini engineer ni dia buat kaki palsu dengan tangan palsu tu sekalian. Lama dah dia buat, tak ada fikir apa-apa. Satu hari anak dia lahir, dia tengok anak dia tu sekalian. Yelah anak kecil kan, dia angkat-angkat, kita letak tangan, dia pegang tangan kita. Tu tangan boleh bergerak lah. Yang dia sendiri buat selama ni tak boleh gerak betul-betul sekalian. Kalau begini gini je. Kan anak patung ada buat gini, anak patung tu gini je. Anak patung yang berdiri gini je. Tak boleh gerak, tapi anak dia boleh. Maka dengan itu dia berfikir, akhirnya tu sekalian dia dapat hidayah dan meluk agama Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang nak melihat kebesaran Allah ni tak perlu kita nak pergi jauh-jauh, tengok pada tubuh badan kita sendiri tu sekalian. Kulit, tangan, kulit ni kalau sawo matang ni memang sesuai betul dekat tempat kita ya. Sebab tu orang putih kalau datang kat Malaysia dia jadi merah tu sekalian. Tengok kat TV tu lawa ya, dia sampai sini merah tu sekalian sebab kulit dia tak sesuai dengan cuaca kita. Yang paling bagus ni sawo matang ni sekalian. Pergi negara orang putih pun dia boleh tahan, pergi negara orang hitam pun boleh tahan, pergi tempat kita pun tahan. Sebab cuaca kita ni sentiasa lebih kurang saja panas dan dinginnya. Tuan-tuan kalau pergi Australia, saya pergi Australia tahun lepas tu sekalian. Itu musim panas dia tu sekalian, lebih kurang 17-18 darjah Celsius. Tu musim panas tu sekalian. Itu yang orang Australia datang Malaysia pening tu. Pasal kita 18 tu dah kita menggigil lah tu sekalian. Dia 18 tu okey. Bila naik suhu sampai sini panas, dia tak tahan. Dia macam tu. Kita nak bawa kambing ataupun lembu daripada Australia, betul-betul tengok orang bawa kambing lembu. Biasanya dia akan tengok cuaca. Dia tak boleh musim sejuk sana, tengah ada salji, pergi bawa kambing tu sini. Confirm mati tu sekalian.
Pasal dah cuaca yang begitu dingin, tiba-tiba dia berubah kepada cuaca yang panas macam tempat itu tak boleh. Biasanya waktu musim panas di sana 18, 19, 20, bawa ke sini. Jadi tempat kita 27, 28, 29 dia tak berapa jauh sangat. Dia macam tu. Esok tuan-tuan main import je. Saya nak import lah sampai sini qalu innalillah semua. Sebab apa? Sebab kita tak mempelajari cuaca itu tadi Seterusnya, syukur atas kesempurnaan anggota badan. Sesungguhnya kesempurnaan anggota badan manusia, panca indera, tulang temulang dan sendi-sendinya adalah merupakan nikmat yang besar yang berhak kepada tambahan rasa kesyukuran yang perlu diucapkan kepada Allah yang mengurniakan nikmat ke atas para hambanya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Wahai manusia, apakah yang memperdayakan sehingga kamu berlaku derhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah, Tuhan yang telah menciptakan dan mengatur kejadianmu, lalu menjadikan anggotamu sesuai dengan tujuan yang kerananya anggota itu diadakan, serta menjadikan binaan tubuh badanmu sama padan dengan kekuatannya dalam bentuk dan rupa apa sahaja yang dikehendakinya. Ia menyusun kejadianmu. Allah Ta'ala soal kita, apa yang kamu nak derhaka ni? Tuhan dah jadikan kamu elok. Tuhan jadikan kita tengok kan, kalau kaki dia kecil macam mana, berapa kilo dia tu sekalian. Tak ada orang kaki kecil dia letaknya sampai 100 kilo tu sekalian, tumbang dia. Tuhan jadikan macam tu. Tuan-tuan tengok pokok kan, kalau pokok menjalar kat bawah, buahnya macam mana? Kalau yang pokoknya tinggi ke atas, buahnya macam mana? Itu semua Allah Ta'ala jadikan supaya kita berfikir tu sekalian. Kalau lah buah labu tu sekalian dijadikan je tegak gitu, pokoknya dah lah kecil, buahnya besar, tumbang dia. Jadi sebab tu Allah Ta'ala suruh kita tengok, ada jenis pokok renek, ada jenis berkayu, ada macam-macam jenis. Itu semua suruh tengok. Macam itulah manusia juga Allah Ta'ala jadikan sesuai padan. Kalau badannya berapa kilo, kakinya berapa. Berapa tu besar dia. Dia punya tapak kakinya berapa, dia punya buka dia. Semua tu sekalian. Itu sebab kalau kita pergi ada masalah kesihatan, pergi hospital kan ditimbang, diukur panjang mana kan. Anak kita macam tu juga, tiap-tiap sebulan sekali ditimbangnya. Tengok, cik, ni obesity ni cik, baru 2 bulan 20 kilo dah. Ini cik bagi makan apa ni, kata dia. Dimarah dengan doktor tu sekalian. Ni apa kau nak bagi anak kau jadi apa ni, kata dia. Kalau kecil sangat pun sama juga. Ni apa ni, dah 2 bulan kecil je 3 kilo je, daripada dia keluar dulu 2,5 kilo. Kau tak nyusukan dia ke? Kau macam mana? Tu je, doktor tu pun dia ada ukuran dia tu sekalian. Tapi ukuran tadi tujuannya untuk kita menghayati keindahan Allah Ta'ala menciptakan tubuh badan kita. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Selain dari itu, sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat yang telah kamu nikmatinya. Apa yang kita nikmati kat dunia ni tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala akan tanya nanti ke akhirat. Nikmat apa? Ayo, nikmat mata. Aku bagi kamu nikmat mata, apa yang kamu buat masa kat dunia, Tuhan tanya. Dia kata aku tengok jalan, nak pergi surah Adiniyah, nak pergi ngaji, okey. Tapi kalau dia kata aku hari tu ada juga joli-joli juga pergi dekat lorong Haji Taib tu, tapi cuma tengok Ricky je, tak ada ambil apa-apa pun tadi kan. Mata bercakap, tangan, semua tu sekian nikmat-nikmat kita. Nikmat ni terlampau banyak Allah Ta'ala bagi sampai kita tak boleh kira. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu cuba nak kira nikmat Allah, pasti kamu gagal. Tak boleh nak kira, banyaknya tu sekalian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, adapun nikmat-nikmat itu adalah kesihatan tubuh badan. Ini ada antara apa ni nikmat yang Allah Taala bagi pada kita, kesihatan tubuh badan. Sebab tu Nabi kata apa? As-sihhatu tajul marid. Kesihatan itu mahkota berharga bagi orang yang sakit. Masa sihat kadang tak kira tu sekalian, main hujan, pukul je. Tapi bila sakit kan, ya Allah, kalau lah sihat boleh aku pergi surau sembahyang berjemaah. Kalau aku sihat boleh kenduri rumah adik ipar aku. Kalau aku sihat boleh aku pergi ziarah. Masa sakit baru teringat tu sekalian. Ada sebab sihat itu adalah mahkota bagi orang yang sakit. Bila sakit dia rasa berharga sangat tu sekalian. Masa sihat kadang-kadang tak ada pun. Tu yang kat hospital itu sekalian, banyak yang tak sembahyang berjemaah pun. Tapi kalau kita datang macam mana, itulah pakcik kalau sihat ni nak pergi sembahyang berjemaah kat surau Adiniyah tu, kata dia. Tapi sihat tak nampak juga batang hidung. Ada orang macam tu sekalian. Maknanya nikmat kesihatan. Nak sembahyang tu sekalian, tengok. Kalau kita sakit macam mana tu sekalian, nak bongkok pun payah. So ada satu kawan tu dekat Siam tu, dia muda lagi daripada saya. Bodoh ya Allah, gemuk sekalian. Hari ni adalah hari yang ke-10 dia tak makan nasi tu sekalian. Dia tengah buat terapi.
Aku tengok Ustaz, ya Allah sianya. Saya kalau pergi Mekah tahun lepas tu sekalian, dia duduk sembahyang kat atas tu je. Dekat sofa tu sekalian. Ustaz, jom kita jumpa dekat pintu King Abdul Aziz. Aduh, tak larat lah Ustaz. Ustaz kalau nak jumpa saya naik sini Ustaz, kita minum-minum dekat ada restoran Felda tu. Disaji. Kita minum kat situ, lepas tu kita sembahyang dekat atas lah Ustaz, kata dia. Tak larat tu sekalian. Nak mencangkung pun tak boleh. Nak datang ke sekolah tu tanya dulu, Ustaz, tandas duduk ada tak? Kata dia. Pasal apa? Saya tak boleh cangkung. Nak kena duduk kalau pergi tandas. Tengok Allah Ta'ala uji. Terlebih tu Ustaz. Dah. Kalang kabut pula nak nguruskan balik. Yang kurus pula, terlampau kurus, doktor pun tengok kau ni apalah. Cacing banyak sangat kot. Dia baginya ubat cacing tu sekalian. Macam ajam. Tengok. Jadi kita ni yang sehat ni alhamdulillah tu sekalian. Jangan kita tengok orang gemuk satu ingatkan sihat, rupanya dia pun sebenarnya tak sihat. Yang kurus sangat macam tu juga. Kita ni sedang-sedang ni semua ni, yang sihat datang ni sedang tu sekalian, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat apa lagi? Pendengaran, telinga. Nasib baik boleh dengar elok tu sekalian. Kalau tidak, ya Allah, kena berdengung pula telinga tu sekalian. Apa Ustaz tu cakap dengung ni, tak dengar kata dia. Sama ada telinga dia yang sakit ataupun speaker tu tak betul tu sekalian. Tapi dengung telinga sakit tu sekalian. Apa lagi? Nikmat penglihatan. Mata kita alhamdulillah terang semua. Cuba tengok cermin mata tu sekalian, dah ditarik dah sikit tu sekalian. Kalau rabun dekat, molek baru boleh nampak kan. Kalau rabun jauh, tarik dekat baru tengok. Tu baru ditarik sikit tu nikmat tu. Diuji oleh Allah Ta'ala. Tapi tak nak baik balik ni tu kan, mata ni sebenarnya ada ubat dia kalau tak mau baca mata tu sekalian. Satu, amalkan pakai kayu sugi tu sekalian. Sebab kayu sugi tu walaupun kita pakai kat gigi, dia ada cecair dia yang masuk tu, dia boleh mencerahkan mata kita tu sekalian. Yang kedua, malam sebelum tidur pakai celak. Itu sunnah Nabi. Nabi pakai celak masa nak tidur. Kita pakai celak nak pergi berjalan tu sekalian, tu terbalik dia tu. Masa nak tidur pakai celak, tapi bukan celak yang pensel tu, yang serbuk tu sekalian. Jadi masa kita tidur tu dia akan cuci mata kita. Betul tu saya. Saya ada 2-3 orang kawan yang amal macam tu. Sekarang tak boleh cermin mata dah. Kau nak percayalah. Percaya kan jangan pergi balik. Kau tak beli tu tak percayalah tu kat ustaz. Ustaz ni ya ke tu dia. Try lah tu sekalian. Satu lagi, suka tengok daun-daunan. Daun-daun warna hijau tu sekalian, dia akan mententeramkan mata kita. Tu sebab orang Cina tuan tengok kan, dia buat bonsai tu kan, dia tengok daun tu dipegang tu tujuan untuk terapi mata dia tu sekalian. Jangan tengok yang terang-terang sangat tu, jangan tu sekalian. Ni asyik pagi petang siang malam tengok binatang ni tu sekalian. Ini terang ni. Tu boleh rosakkan mata. Apa lagi? Skrin TV tu sekalian, komputer. Ini benda-benda yang bahaya, jangan terlampau banyak kita tengok tu sekalian. Tengok Quran tak betul tu sekalian. Tengok Quran itu tu sekalian, bila kita baca, satu dia akan mencerahkan mata kita, dan satu lagi untuk menyuburkan neuron dalam otak kita tu sekalian. Itu sebab orang yang banyak baca Quran, insya-Allah dia akan terhindar daripada penyakit nyanyuk. Ini jamin Nabi sendiri sebut tu sekalian. Yang banyak nyanyuk tu pasal apa? Pasal dia tak mau baca Quran tu sekalian. Itu sebab muda-muda penyanyuk tu sekalian pergi sainti PPA tu, nyanyuk tu. Dah sign ke belum? Minta lah jangan desain tu. Ni 26-27 ni ada sidang parlimen khas untuk bincangkan tu sekalian. Dahsyat tahu tu sekalian isi kandungan TPPA. Semalam dia orang buat satu brainstorming di IDCC Seksi 15 Shah Alam tu sekalian. Salah seorang yang pergi tu Cikgu Azmi. Kenal tu Cikgu Azmi, Presiden MAPIM, Majlis Pemuafakatan Islam Malaysia tu, yang daripada Kedah tu, yang pergi mana-mana pakai kain tu. Pergi Jepun pun pakai kain, pergi Eropah pun pakai kain tu sekalian, mempertahankan kemelayuan dia. Dia orang Melayu dia kain songkok hitam. Dia tak pakai seluar. Itu kalau pergi negara Arab, dia ketawa dengan Arab tu sekalian. Arab ni yang pakai kain cuma Arab Yaman je tu sekalian. Arab lain tengok kita pakai kain siang hari, dia ketawa. Aku dulu tak tahu tu sekalian. Pergi dekat Mesir, orang dah pesan dah, Ustaz, nanti kalau jalan-jalan jangan pakai kain, pakai seluar. Apa hal pula ya? Yang pakai kain cuma orang Indon je lah tu sekalian kat Mesir tu. Bila tanya pasal apa? Rupanya orang Arab, siapa yang pakai kain tu baru lepas jimat tu sekalian. Tak, itu otak dia gitu. Sebab Arab dia memang dia pakai seluar, dia tak pakai kain. Jadi pakai kain ni baru lepas jimat kata dia.
Kalau tetap pakai tu siap lagi dia, dah mandi wajib belum? Dia tanya. Memang itu budaya Arab tu. Baik di Jordan, baik di Syria. Yang pakai kain siang hari ni yang agak mirip kita, Arab Yaman je tu sekalian. Arab Yaman dia memang pakai kain. Pergi mana-mana pun pergi sekolah pakai kain, pergi pejabat pun pakai kain. Tadi Cikgu Azmi sempat sembang tadi kita on forum tu sekalian, lepas tu dia kata dahsyat Ustaz, semalam kita bincang dahsyat TPPA ni kalau kita sign, dia kata anak cucu kita esok jadi bangsa. Pertama dia kata ubat-ubatan dan rawatan akan meningkat 2-3 kali, ratus kali ganda tu sekalian. Contoh dia kata sakit hepatitis C. Saya pun tak tahu apa sakit dia tu sekalian. Dia cerita hepatitis C ni, dia punya treatment tu 2 bulan di hospital. Kalau setakat sebelum ni di hospital swasta pun 200,000 tu sekalian. Akan datang bila lulus TPPA ni, dia akan jadi 400,000 tu sekalian. Tu satu. Lepas tu sekalian, tender-tender di kementerian-kementerian, kalau dah disign kontrak yang 70 juta ke atas, itu hendaklah dibuka kepada orang daripada luar negara tu sekalian. Kalau bawah daripada 70 juta, itu baru untuk orang warga negara. Dan dia kata tu sekalian, lepas 2020 oleh kerana sekarang ini duit kita makin jatuh, maka semua kontrak-kontrak sebagai contoh di Mara semuanya atas 70 juta tu sekalian. Apa nak jadi tu sekalian? Semua orang luar akan masuk. Itu baru tu je lah. Ada banyak lagi dicerita tadi tu sekalian. Bila aku dengar tu, Allah dahsyat tu sekalian. TV sama tu sekalian. TV dia boleh bawa masuk tu sekalian semua rancangan daripada luar. Kerajaan tak boleh tahan lagi dah tu sekalian. Sebab dah sign TPPA. Baru ni New Zealand tu sekalian, dia dah sign TPPA awal. Jadi lepas tu bertukar kerajaan. Masa tu kerajaan sebelum dia menang tu, masuk kempen pilihan raya, dia kata kalau kita menang saja, kita hanya benarkan 80% saja. Kita akan pastikan 80% rancangan TV adalah rancangan dalam negara. 20% je daripada luar. Bila dia dah memerintah, dia tak boleh buat. Sebab apa? Dia dah sign TPPA tu. Sign tu memang dia bebas. Dia boleh bawa apa rancangan daripada luar. Dia TV pun dia akan kontrol tu sekalian. Semua dia akan kontrol, radio semua tu sekalian. Bukan benda kecil tau tu sekalian. Saya pun pelik tu sekarang dia iklan pula dekat radio, dekat TV tu. Dia kata kita jangan sentiasa sangka buruk dengan kerajaan, termasuklah dalam menandatangani TPPA. Kau orang kampung bolehlah kau tipu. Ni orang bandar ni baca tu sekalian. Kita baca, kita tengok tu sekalian. Bahayanya. Mana ini cara bagaimana mereka nak menakluki negara-negara zaman sekarang ni tu sekalian. Itu sebab Indonesia tarik diri dah tu sekalian. Indonesia dia tarik diri, dia tak jadi sign. Singapura memang dia boleh sign lah, pasal Singapura dia tak ada apa-apa tu sekalian. Dia apa, dia dah nak gadaikan tak ada apa. Dia tak ada masalah, duit dia banyak. Jadi masalah ni macam kita tu sekalian. Macam barang-barang perubatan. Sekarang tu sekalian, ubat Malaysia ambil mana paling banyak sekalian? India. Sekarang kita boleh ambil daripada India. Akan datang bila sign TPPA, kita dah tak boleh ambil lagi daripada India. Kita kena ambil daripada Amerika. Semua ni Amerika ni punya kerja. Dan paling teruk tu sekalian, sekarang ni Amerika menuntut supaya kita tu sekalian melonggarkan syarat untuk dapat lambang halal. Produk-produk daripada Amerika dia masuk. Sekarang ni kita tahu tu sekalian. Kita tengok kantin pun kalau nak dapat lesen halal, orang daripada JAKIM datang, cek dapur, cek kuali, cek apa. Kalau orang import daging kotak tu kan, dia akan tengok dalam tu campur dengan daging babi ke tidak, macam tu. Akan datang, Amerika minta supaya dilonggarkan. Dalam satu freeze tu boleh campur babi, boleh cuma diasingkan sebelah-sebelah itu je tu sekalian. Sekarang mereka tengah menuntut, tapi kita tak bagi lagi. Tapi esok kalau benda tu dah diluluskan, tuan-tuan makanlah esok. Tersilap makan pasal pelemak lebih ni, rupa babi itu tu silap. Sebab dah satu peti sejuk, nak macam mana? Ini yang Cikgu Azmi tadi bagi tahu tu silap. Dia cakap dahsyat Ustaz. Semalam dia dalam persidangan, saya duduk dalam menteri-menteri, saya tanya dia seorang-seorang, dia kata, apa pasal you nak sign juga? You tak tengok ke dia? Semua tak boleh jawab tu silap. Yang pasal halal tu, dia cakap Jamil Khair depan-depan, dia tanya, apa Datuk buat ni sampai macam ni? Sampai orang nak longgarkan. Kita tak tahu ke makanan ni memberi kesan kepada jiwa orang yang memakannya. Kan Nabi sendiri sebut makanan yang haram hanya api neraka saja yang layak membakarnya. Bila kita makan sumber yang haram, tubuh badan kita akan tertarik untuk buat benda-benda maksiat tu, sebab tubuh kita dah jadi kotor. Sebab tu makanan memberi peranan juga itu silap.
Ini cuma makluman je lah ya, makluman awal sebelum desain. Kalau dah sain soalan tak lah tu sila aku pun tak tahu nak baca dia. Sebab dia bila dah sain, walaupun tukar kerajaan ke macam mana, dia berjalan sebab perjanjian. Perjanjian antara negara dengan negara dia akan berjalan walaupun tukar pemerintah, walaupun tukar parti pemerintah tu sila dia akan tetap berjalan. Sebab perjanjian itu adalah rasmi. Dan tentu sekalian, jari-jari tadi juga kalau kita tengok tadi pasal jari tadi yang bala qadirina ala an-nusawiyya badanah tu dalam ayat surah Al-Qiyamah ayat 4 tu, dia ada berbahaskan juga tentang ni tentu sekalian, iaitu cap jari. Tuan-tuan tengok kat dunia ni berapa bilion manusia tentu sekalian, cap jarinya tak ada yang sama. Tu hebatnya Allah Ta'ala buat. Pada kecil je. Tapi lengkar-lengkok dia tu tak ada siapa yang sama. Ada pernah cap jari tu alamak, sama lah dengan orang sebelah. Tak ada tu sekalian. Tak boleh. Dia cap jari ni setiap seorang satu. Berapa bilion manusia pun tidak akan sama. Macam mana boleh tak sama? Wallah alam, kita pun tak tahu tu sekalian. Sebab nanti tuan-tuan tekan-tekan, tak boleh buka pula pintu ni. Rupanya semalam jalan kopak pula sekalian aksiden dari tu. Dan tak boleh pakai dah dia punya ibu jari ya. Tukar pula dah. Dia punya aduh kan dah kena. Macam aku sini ni sebelah ni dah kena pisau. Mujur boleh pakai kanan. Jadi tetap sama lagi lah. Kalau disuruh dia pakai kiri, tak boleh sekalian. Tu biometrik apa semua tu kan, semua pakai cap jari ni. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, adapun nikmat-nikmat itu, nikmat kesihatan, pendengaran, penglihatan, Allah akan bertanya kepada para hambanya bagaimana mereka mempergunakan segala nikmat ini, sedangkan dia lebih mengetahui akan demikian itu dari mereka. Mana Allah Ta'ala tahu dah apa yang kita lakukan, tapi sengaja Allah Ta'ala soal balik di padang mahsyar nanti. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya apa yang dilakukannya. Semua yang kita lakukan akan diketahui oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan soal balik tentu saja ke akhirat nanti. Untuk apa? Untuk diberikan oleh Allah Ta'ala balasan, sama ada balasan baik atau balasan yang buruk. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita ni baik semualah tentu saja. Perbanyakkan buat yang baik-baik ni sebagai persediaan kita nak mati. Ini manusia ni banyak dia simpan KWSP sebab ini simpanan hari tua. Tak sempat tua dah, tidak dah tentu sekalian. Ada orang kita buat persediaan selepas pencen. Tak ada pula yang buat program persediaan selepas mati. Sebab mati tu bila-bila tentu sekalian. Nabi kata apa? Al-mautu ya'ti baghtatan. Mati tu kadang-kadang datangnya mendadak kata Nabi. Ada orang sihat je tak ada apa tentu sekalian. Saya punya jaga asrama perempuan, pakcik tu meninggal lah. Pergi klinik tentu sekalian, batuk-batuk sakit, doktor bagi ubat. Balik je rasa lemah sikit. Pergi naik kereta dengan anak dia tentu sekalian kat hospital Sungai Buloh tu. Keluar berjalan, doktor suruh duduk baring pula, masukkan kamera. Tarik pakai kamera, pakcik pesan apa-apa dengan anak-anak cepat, lepas ni nak masuk wayar-wayar, lepas ni tak tahu hidup ke tidak. Terus tentu sekalian cakap pesan-pesan apa semua, pasang wayar apa semua, terus mati tentu sekalian. Pergi tadi sehat tadi, sakit-sakit lah, tapi makna boleh berjalan, boleh makan, boleh minum, jumpa doktor dalam keadaan macam tu, masuk-masuk balik meninggal tentu sekalian. Jadi nak mati ni bila-bila masa tentu sekalian. Jadi tak usahlah kita nak tunggu tua lah, nak tunggu sakit lah, sihat pun boleh mati Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, adapun nikmat-nikmat itu ialah nikmat keamanan dan kesihatan. Telah dikeluarkan oleh At-Tirmizi daripada Ibnu Majah sebuah hadis daripada baginda Rasulullah SAW. Anna awwala ma yus'alul ibadu inda yaumal qiyamah fayaqulullah alam nusahhilaka jismak wa nurwika minal ma'il barid. Sesungguhnya yang pertama-tama akan ditanya oleh Allah Ta'ala kepada seorang hamba pada hari kiamat ialah firman Allah Ta'ala, adakah tidak kami telah menyihatkan tubuhmu dan menghilangkan dahagamu dengan air sejuk? Itu antara soalan di alam mahsyar tu. Jadi bukan cuma yang 4 tu je lah tu saya, banyak soalan rupanya. Ni bocor lagi, ni soalan baru ni. Apal itu tu sekalian. Terus soalan ditanya, bukankah aku dah bagi kamu sehat dan air sejuk untuk kamu minum? Tu soalan dia. Jawabnya apa? Ya gitu ya. Jawab gitu. Sama juga kita ma rabbuka ma nabiyuka. Ada orang sampai hafal tu sekalian, dia hafalnya walaupun tak pernah belajar bahasa Arab. Ni kau ngapal apa ni? Ngapal soalan dalam kubur tu dia. Tak ada sekalian. Kau walaupun pandai cakap Arab macam mana pun, kalau sembahyang pun tidak, amal pun tidak, tak ada yang boleh jawab.
Kita yang memang Jawa pekat banjar tu sekalian, kulaan niring, cakap Arab pun tak reti, tapi amal kita baik, insya-Allah boleh jawab. Sebab yang menjawab tu ialah amalan kita, bukan lidah kita. Kalau lidah syok lah tu sekalian, confirm Abu Jahal Abu Lahab boleh jawab, ya. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, kesihatan adalah kesuburan tubuh badan. Wahab bin Munabbih berkata, telah tertulis di dalam Hikmah Abu Daud, kesihatan adalah kerajaan yang tersembunyi, iaitu ialah nikmat-nikmat yang akan ditanya pada hari kiamat. Walaupun begitu, ramai manusia lalai dari mensyukuri akan nikmat-nikmat yang besar ini. Mereka lupa akan kesihatan dan keselamatan yang mereka nikmati. Mereka tidak memperhatikan dan memikirkan kejadian Allah pada tubuh badan mereka. Dari itu, mereka amat kurang mensyukuri penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maknanya kita jarang mensyukuri nikmat Allah apabila kita tidak memperhatikan satu-satu daripada nikmat yang diberikan kepada kita. Sesungguhnya rasa kesyukuran yang dipanjatkan kepada Allah akan menambahkan kurniaan nikmat-nikmat itu oleh Allah, lalu menjadikannya nikmat yang berterusan dan berkekalan. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah tak kala Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmatku kepadamu. Jadi tapi faham ni, syukur ni tentu saja bukannya dia alhamdulillah, bukan itu. Syukur ni artinya menggunakan seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk kita mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dibagi nikmat kesihatan, pergi masjid. Jangan sakit nanti baru sibuk, aku sihat nanti aku pergi masjid. Tapi waktu sihat tak pergi-pergi. Sihat pergi mananya? Stadium tengok bola tu sekalian. Tengok bola 2-3 pagi boleh bangun tu sekalian. Tapi qiyamul lail pun susah. Kita buat qiyamul lail tu sekalian. InsyaAllah kita di Ma'had tentu saja sekarang ni buat program start daripada bulan Januari ni. Setiap hujung minggu kita buat program kuliah hujung minggu tentu sekalian dengan qiyamul lail sekali. Pagi tadi kita qiyamul lail Syekh Karim tentu sekalian. Allah, budak-budak pun suka kan. Biasa ramai yang sujud sampai subuh lah tentu sekalian. Pagi tadi alhamdulillah. Cuma ada seorang je pergi sembahyang, pergi duduk sebelah dinding tentu sekalian. Tiap kali kita assalamualaikum tengok dia sedap je. Budak ni. Budak dah muda-muda sakit sikit sembahyang pakai. Tak apa Ustaz, dia kata sembahyang sunat tak apa, kata dia pakai. Dia pula kejar kita. Tak apa Ustaz, sembahyang sunat je, kata dia. Aduh, budak-budak sampai sekarang ni sekalian. Lepas tu dia tidur sedap aja. Syekh Karim lah, tuan-tuan nanti kalau ada sekali-sekali panggil dia tu sekalian. Bagus kalau qiyamul lail. Kan dia rakaat pertama, kedua sudais. Sebiji sama tu sekalian. Rakaat 3 4 itu Masyari pula. 5-6 Khalil Khusairi. Dia macam tu sekalian. Barulah kita, sedap lah lagu. Azan pun sedap tu sekalian. Jarang kita dapat orang macam tu, alhamdulillah. Allah Ta'ala kurniakan kat negeri Selangor ni orang macam dia. Dia pun daripada kecil tu dekat Mekah tu sekalian. Daripada kecil tu memang hari-hari tu berlari dekat Masjidil Haram tu yang boleh jadi macam tu. Kita kat sini dah makan budu, cencalok tu yang lidah boleh macam baca Al-Quran kan. Malam tadi kita buat talaki tu sekali, alhamdulillah. Ramai orang datang juga tu sekalian, kita talaki seorang-seorang. Tuan-tuan kalau 8-8 sekali-sekali datanglah tu sekalian. Ke tempat kita sana. Mesyuarat ramai-ramai, okey. Kita 2-3 bulan sekali kita pergi sana. Sabtu berapa nak pergi? Pergilah tu sekalian. Kita sediakan makan, sediakan tempat tinggal, sediakan guru, sediakan kitab free, tak kena bayar tu sekalian. Kita nak imarahkan tempat kita tu sebab orang banyak wakaf. Untuk beli dinding wakaf, lantai wakaf, jadi kita nak meriahkan supaya nanti yang dah mati tu, dia suruh, teranglah sekarang kata dia. Apa ustaz tu buat agaknya kat Bukit Kerayong tu dia. Rupanya tengok buat kelas ujung bulan pula untuk orang dewasa tu sekalian. Seronok. Tuan-tuan pula pernah nyumbang, lepas ni tuan-tuan mati rasa tu kat dalam tu. Best lah kata dia. Tahu lah aku bagi banyak lagi kat ustaz tu kata dia. Silap lah bagi sikit. Sikit pun dah rasa sedap dah kata dia kan. Kalau bagi banyak lagi nikmat. InsyaAllah tu sekalian. Kita pun bilik tengah gantian tu sekalian. Tuan-tuan kalau nak ganti ni, kok nak gantilah saja kan. Ni pakai kapet dah okeylah, baru jangan tukar dulu kalau nanti niat nak tukar. Saya alhamdulillah dapat ni papan untuk yang dekat lantai tu sekalian. Tu kalau kita beli kat luar tu sekeping tu antara 8 ke 10 ringgit. Tapi insyaAllah kita boleh dapat 2 ringgit setengah je tu sekalian. India tu baik betul. Ni sekolah tahfiz lah. Okey 2 ringgit setengah. Kalau tidak saya 5 ringgit je. Garang betul dia datang betul, dia check kan. Betul lah ustaz bikin sekolah tahfiz surau. Okey. Jadi bilik-bilik kita tu kita pasang cantik tu sekalian. Nanti datang tidur tempat kita free je. Kalau datang nak ngaji free, kalau datang saja nak duduk bayar. Dia macam tu. Kita punya style homestay dia gitu.
Tadi kita duk bincang dengan tu dia, Cikgu Azmi tu sekarang Mapim pun nak buat macam tu kata dia. Kita nak buat homestay kita ni biar mendidik masyarakat, bukan setakat nak tidur je kata dia. Jadi dia pun ada buat satu homestay dekat seksi 13 Shah Alam tu. Dia adalah dia punya alat-alat untuk keilmuan, disediakan kitab. Macam tu betul tu sekalian. Ni homestay cuma nak tidur, panggang-panggang ikan, itu kat rumah pun boleh panggang ikan, tak payah pergi mahal-mahal sewa homestay tu sekalian. Kita pergi homestay yang ada program-program keilmuan. Barulah dapat mendidik kita. Kami berada di sisi Abu Zar, di mana beliau berkata, yusbihu ala kulla sulama min ahadikum fi kulli yawmin sadaqah, falahu bi kulli salatin sadaqah, wa siyamin sadaqah, wa hajjun sadaqah, wa tasbihin sadaqah, wa takbirin sadaqah. Dijadikan bagi setiap sendi seseorang dari kamu itu setiap hari padanya sedekah, maka untuknya dengan setiap solat adalah sedekah. Mana kita sembahyang sedekah, setiap kita bergerak itu dapat pahala-pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa adalah sedekah, haji adalah sedekah, tasbih adalah sedekah, dan takbir adalah sedekah. Semua amal ibadah kita yang kita kerjakan, selain daripada dapat pahala ibadah itu tadi, dapat pahala sedekah pula tuan-tuan sekalian. Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu daripada Rasulullah SAW, fa illam yaf'al falyumsik 'anil syarri fa innahu lahu sadaqah. Maka jika beliau tidak melakukannya, maka hendaklah menahan dirinya dari melakukan kejahatan, maka justru itu juga dapat oleh pahala sedekah. Maksudnya kalau kita tak mampu sangatlah, sembahyang okey, sembahyang fardu, sembahyang sunat tak mampu nak buat tuan-tuan sekalian. Yang wajib-wajib lepas. Yang sunat-sunat tak mampu buat tak apa, tapi jangan buat yang salah. Jangan buat yang maksiat. Sebab yang maksiat tu kita buat, dia akan padamkan pahala-pahala kebaikan kita. Dah lah sunat-sunat tak buat tuan-tuan sekalian. Buat yang wajib. Wajib tu dia gitu tu sekalian. Dia mana itu apa orang panggil tu? Borderline Borderline dia tu. Tu wajib tu. Wajib tak buat je dosa. Macam tu. Buat je dapat pahala. Macam tu. Haram macam tu juga, buat dapat dosa. Tinggal dapat pahala. Macam tu sekalian. Jadi kalau tak mampu nak buat banyak yang baik-baik, jangan buat yang buruk-buruk. Jangan ngata orang, ni mengata pun kuat lagi tu sekalian. Sianu tu tak habis-habis. Tak payahlah sekalian, buatlah kerja sendiri masing-masing. Tak usah gaduh-gaduh. Baik, itu dinamakan syukur yang wajib. Ada pula syukur yang dinamakan syukur yang sunat. Seorang hamba itu melaksanakan segala amalan ketaatan yang merupakan perkara sunat selepas melaksanakan perintah-perintah yang fardu dan meninggalkan yang haram. Ini adalah merupakan darjat orang yang mendahului dalam mendekatkan diri, yang digelar sebagai as-sabiqin wal muqarrabun. Itu gelaran dia, as-sabiqin wal muqarrabun. Sabiqin makna orang yang dahulu, yang telah berlalu melakukan apa? Kebaikan-kebaikan yang dapat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau para sahabat tu digelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka redha dengan Allah Taala dan Allah Taala redha dengan dia. Kita belum tentu lagi tahu tuan-tuan sekalian. Kita belum membuktikan macam sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat sampai dipanggang atas bara api tau. Orang kita lah kalau ada seorang lah yang kena panggang kat sini, agak-agak yang lain datang surau tidak tu sekalian. Tahu macam mana lah, you datang orang serang kawasan kita, tangkap kita punya Pak Imam. Pak Imam pula tu. Contohlah Pak Imam dipanggang. Kau tengok Imam kau dah panggang, siapa lagi pergi surau aku panggang kata dia. Agak-agak pergi tak tu sekalian. Tapi sahabat lu pergi tu sekalian. Cuma Ammar bin Yasir tu je tu sekalian, akhirnya dia tak kuat tu sekalian. Yalah, mak dia disula depan dia tu sekalian, Sumayyah tu. Bayang ada disula daripada kemaluan tembus sampai kepala tu sekalian. Ammar, tengok mak kau. Lepas tu dibawa bapaknya pula si Yasir, dia sembelih tu sekalian. Dibunuh. Kau nak jadi macam mak kau dengan bapak kau? Nak. Dia pun takut tu sekalian. Kalau kau tak nak, sekarang kau nyatakan kau bertuhankan Lata, Manat, Uzza dan Hubal. Lalu dia pun menyebutkan kalimah-kalimah kufur, tetapi hatinya tidak redha tu sekalian. Yang bagusnya pula bapak kafir Quraisy ni, bila dia dengar cakap, lepas tu sekalian tak diseksa lagi dah. Kecoh kat Mekah, orang bagi tahu, ya Rasulullah, Ammar bin Yasir telah murtad, Ammar bin Yasir telah murtad. Lalu Ammar bila lepas terus pergi jumpa Rasulullah. Nak jumpa siapa lagi tu sekian, mak bapak dah meninggal dah. Jumpa Nabi tanya, betul ke kau mengungkapkan kalimah-kalimah kekufuran itu? Ya Rasulullah, tetapi aku tidak redha. Sebab aku dah tak tahan dah. Mak aku kena seksa, bapak aku kena seksa sampai mati. Aku pun tengoklah dah dijemur berapa hari ni, dia tak tahan dah ya Rasulullah. Masa tu dia pun remaja lagi tu sekalian.
Jadi saya terpaksa menyebut tetapi hati saya tidak redha. Terus turun ayat Quran membela Ammar bin Yasir bahawa akidahnya tidak gugur, tuan-tuan sekalian. Tapi kalau dapat bertahan sampai mati syahid, tu pahalanya sangat tinggi. Itu dulu-dulu. Sekarang tak ada, tuan-tuan sekalian. Bukan sampai ke depan gang pun. Baru tengok bola aja, tuan-tuan sekalian. Dengar azan, alamak, azan pula dah. Ni tak gol lagi, sikit lagi. Lagi berapa minit je lagi, Istilah, bang, jom pergi surat. Nanti yang kejap, ni sikit lagi ni. Separuh masa kedua dah hujung dah ni. Yang sekejap. Bang, nanti lambat. Tak apa. Tengok. Nanti tengok ni dah sudden death dah ni. Kan tak tahu pula. Sebab tu jangan jadikan bola tu antara kita punya kegemaran lah, tuan-tuan sekalian. Tak usahlah minat sangat dengan bola, tuan-tuan sekalian. Banyak benda lain. Bola tu kalau tuan-tuan nak tengok waktu berita je, tuan-tuan sekalian. Tu confirm gol. Kan? Tengok bola nak tengok gol kan? Iya, orang tengok bola nak tengok gol. Jadi kalau berita confirm gol. Waktu lain belum tentu gol, letih je. Nunggu. Lepas tu tengok kaki siap sepak meja, sepak kerusi je kali tu sekalian. Buat sakit je. Ini adalah merupakan darjat orang-orang yang tertinggi tadi. Mereka ini adalah merupakan yang ditunjuki oleh kebanyakan hadis yang diriwayatkan tentang Nabi, tentang dorongan Rasulullah SAW ke atas pelaksanaan amalan-amalan dan jenis-jenis amalan mendekatkan diri kepada Allah. Ia juga adalah merupakan keadaan Nabi SAW di mana baginda bersolat tahajud sehingga bengkak-bengkak tapak kakinya. Ui, macam mana ya? Kita sembahyang tak pernah bengkak lah, tuan-tuan sekalian. Nabi boleh sampai bengkak, menunjukkan lamanya Nabi berdiri, tuan-tuan sekalian. Tu yang ada cerita, tuan-tuan sekalian, katanya satu hari Aisyah tengok Nabi tu syok sangat sembahyang, dia teringin nak ikut, tahu tuan-tuan sekalian. Teroyong hayang, tuan-tuan sekalian. Nabi kata, dah lah kalau tak larat tak payahlah. Tapi dia, ya Rasulullah, kamu ni dah memang confirm syurga, pasal apa sebenarnya? Jawapannya sebenarnya, afala akunu abdan syakura. Tidakkah kamu suka kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi bersyukur ni antaranya dengan memperbanyakkan solat-solat sunat, tuan-tuan sekalian. Tahajudnya, pagi-pagi duha, tuan-tuan sekalian. Nabi dah ajar dah doa sembahyang duha tu macam mana. Tu doa nak minta rezeki apa semua tu. Kadang-kadang cuba kita cek balik, tuan sekalian, buat projek buat apa tak jadi pasal apa. Cubalah amalkan sembahyang duha, insya-Allah, tuan-tuan sekalian. Pagi-pagi lepas sembahyang subuh baca surah apa? Waqiah. Amalkan tu tiap-tiap hari, tuan-tuan sekalian. Niat, ya Allah, mudah-mudahan dengan aku membaca ayat ini kau murahkan rezeki aku, mudahkan rezeki aku. Insya-Allah, tuan-tuan sekalian. Ini Quran pun tak baca, cuma baca Quran aja, macam mana, tuan-tuan sekalian? Cuba, tuan-tuan sekalian. Masing-masing lah, tak usah angkat tangan. Satu hari berapa ayat Quran kita baca, tuan-tuan sekalian? Cuba kita, ya Allah, berapa? Surat khabar berapa banyak, tuan sekalian? Ni Instagram, WhatsApp berapa banyak? Tu yang saya, dalam grup saya ni ada satu ni sekolah lama. Sahabat saya tu bagus, tuan sekalian. Dia bagi idea tu. Mari kita membaca satu hari 2 muka surat. Dia scan, tuan sekalian, masuk. Dia print screen dekat dalam kan ada Quran, muka surat berapa, siap dengan terjemahan. Jadi kita masing-masing yang buka, walaupun tadi je tak sempat sibuk je buka-buka, baca dulu sebab dia dah hantar dah, tuan sekalian. Tu bagus juga. Tuan-tuan boleh buat macam tu. Surau punya ke kalau ada grup, tuan sekalian, pagi-pagi tu lepas subuh hantar surah Waqiah. Sila baca. Kalau hari Jumaat hantar surah Kahfi, tuan sekalian. Tapi orang Melayu Yasin juga. Yasin aja, tuan sekalian. Iya. Kat mana-mana begitu. Ada satu surau tu dicerita tu, dia cuba buat perubahan lah. Kalau nak buat Kahfi terus marah dia orang, tak mau. Lah, wes Yasin kau bian loh. Maknanya daripada dulu, daripada tok dedek moyang kita dah Yasin, dia nak ditukar-tukar. Jadi ditukar, minggu ni Yasin, minggu depan Kahfi. Masa Yasin penuh surau tu sekalian. Masa Kahfi tinggal separuh je tu sekalian. Minggu depan je pula Yasin lagi ramai lagi. Jadi kadang kesilapan kita tu sekalian ya. Sebab kita hanya beramal dengan amalan tok nenek moyang kita tu sekalian. Kita tak belajar betul macam mana Nabi ajar kita. Hari Jumaat baca Kahfi. Sebab apa tu sekalian, di dalam surah Kahfi tu ada beberapa ayat yang kalau kita hafaz, insya-Allah kita tidak akan terkena fitnah Dajjal dan juga Ya'juj wa Ma'juj tu sekalian. Nanti Dajjal datang tu sekalian, dia akan kumpul manusia di tu sekalian. Hanya orang yang menghafal ayat itu insya-Allah yang akan dilepaskan oleh Allah Ta'ala daripada fitnah Dajjal dan juga Ya'juj wa Ma'juj. Nanti bicari ya surah Kahfi tu ya. Cari dulu tu sekalian, jangan tanya ayatnya mana. Cari dulu. Ni kita punya exercise malam ni ya. Kita punya homework. Nanti balik cari apa ayat yang kita baca dalam surah Kahfi, ya Allah Ta'ala akan hindarkan kita daripada Ya'juj wa Ma'juj dan juga Dajjal. Ini jaminan daripada Rasulullah. Rasulullah tak bohong tu sekalian. Cari dulu ya. Cari, jangan minta dengan ustaz. Balik ni tak pernah bagi kerja rumah lagi kan.
Ni kali ni ada kerja rumah, balikkan cari tu sekalian. Tapi dah cari, dah dapat, amalkan. Nanti amalkan, insyaAllah. Tak apalah, sikit-sikit kita nak ngapal terus semua pun bukan larat tu sekalian. Dengan kerja-kerja yang ada ni kita sikit-sikit insyaAllah. Kemudian jenis-jenis sedekah yang disebutkan di dalam hadis dan hukumnya. Adapun limpahan kurniaan Allah kata hamba-Nya ialah dengan menamakan kesyukuran yang wajib kata mereka dan yang sunat sebagai sedekah. Sedekah-sedekah yang disebutkan dalam hadis ini adalah seperti berikut. Pertama, berlaku adil di antara dua orang yang bertelagah dan tidak bertegur sapa. Keadilan akan terlaksana dengan menjalankan hukuman dengan adil dan mengadakan perdamaian di antara kedua-duanya. Kita dengar ada saudara kita, sahabat kita bergaduh tuan-tuan sekalian. Kita jadi orang tengah. Jangan jadi batu api. Pergi dekat si kau tahu tak semalam si Anu tu lepas kuliah ustaz tu masa minum dia cakap kau tahu gini dia jadi betapi tu sekalian. Lepas tu pergi sana pula cerita, kau tahu tak kemarin tu si Anu tu dia kata kau gini. Jangan tu sekalian. Walaupun lah tu kita jumpa dia cerita, bang abang tahu tak si Anu tu saya tak ada, saya sebenarnya dia semalam okey dia pun puji kau. Kita jadi orang penyelesai tu sekalian, jadi pendamai. Sebab itu sifat orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya semua orang-orang mukmin itu bersaudara, maka hendaklah dia damaikan saudara-saudara yang bertelingkah. Macam tu kerja dia, mendamaikan orang, bukan jadi batu api itu sekalian. Ini ada orang suka batu api. Batu api ni apa dalam hadis tu disebut sekalian? Adu domba. Adu domba. Dalam hadis tu sebab apa? La yadkhulul jannata namam. Tidak masuk syurga orang yang jadi batu api itu sekalian. Tak masuk syurga tau. Sebab tu jangan kita jadi batu api. Kemudian yang kedua, membantu seorang lelaki menaiki kenderaannya atau binatang tunggangannya dengan membantu atau mengangkatnya untuk menaiki kenderaan. Ini dalam konteks dululah dia naik kuda, naik unta tinggi tu sekalian, tak boleh. Kita tolong naikkan dia ke atas. Macam kita sini boleh jadi kita hantar keluarga kita ke hospital kan, tiba-tiba ada orang datang bawa ayah dia nak naik kerusi roda, dia seorang pula tak larat. Kita tolong angkat, letak kat kerusi roda dia tu sekalian, tolong angkat dia atas katil. Itu pun kita akan dapat pahala sedekah. Begitu juga mengangkat barang. Mana barang orang tadi, dia nak angkat barang so-so tak larat, kita tolong angkat barang dia tu sekalian, naikkan atas kenderaan dia pun dapat pahala sedekah. Diriwayatkan oleh Al-Khatib daripada Anas radhiyallahu anhu daripada Rasulullah SAW bahawa baginda bersabda, man hamala akhahu ala syasi' faka'annahu hamalahu ala dabbatihi fi sabilillah. Barang siapa membantu saudaranya memperbetulkan tali kasutnya, maka seolah-olah dia membawa saudaranya di atas binatang tunggangannya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu baru tolong betulkan tali kasut. Tolong ikatkan tali kasut orang ni sekian, dapat pahala kata Rasulullah macam kita pimpin orang naik kenderaan dalam peperangan jihad fisabilillah. Maknanya kecil je sekalian, kasut je. Itu pun dapat pahala sebesar tu, apatah lagi kalau kita membantu dalam konteks yang lebih besar. Tengok jiran nak kenduri tu dah pasang kemah dah tu sekalian. Jangan tengok je. Tengok ya. Kemah ni apa hal pula tiba-tiba pasang sini ni. Tanyalah, bang ada kenduri ke apa? Nak rewang ke? Macam tu. Tu sebab dulu kat kampung-kampung tu akrab tu sekalian. Kalau kenduri kahwin ya, kenduri kahwin tu seminggu tu sekalian. Kendurinya sehari je. Tapi dia punya gotong royong tu seminggu. Hari pertama buat wajik, hari kedua buat lemper, ada apa dah ni? Buat peyek. Sebab dulu dia kenduri dia dapat berkat dalam plastik. Orang Jawa lah. Sekarang tak ada dah. Sekarang bagi apple je sebiji, kadang-kadang bagi telur je sekalian. Jadilah untung dapat telur, kalau tak dapat langsung. Kemudian apa lagi yang dinamakan sedekah, iaitu kalimah yang baik. Perkataan yang baik-baik. Sebab tu kita bila bercakap dengan orang, cakap benda yang baik-baik tu sekalian. Falyakul khairan aw liyasmut. Cakap benda yang baik-baik atau lebih baik diam. Jangan cakap benda-benda kotor tu sekalian. Ini kadang-kadang dah biasa kat rumah tu sekalian. Ya Allah, kau kat rumah tu maki je tu, yang sampai kat sekolah maki orang tu. Saya kat sekolah tu kadang-kadang dia tak perasan tu sekalian. Aku nyorok kat bawah tu kan. Macam semalam ada satu budak, astagfirullahalazim. Kawan tu panggil nama dia je tu sekalian, dia maki je tu sekalian dia. Panggil nama dia, panggil. Nyautlah. Ya gitu kan. Tak. Dimaki je tu sekalian. Panggil dia ni. Apa? Kau buka kain mak kau ya? Apa kau sebut tadi? Afzal? Dia panggil saya Ustaz. Yelah dia panggil kau nama kau. Kau cakap lah ya ke? Macam mana? Ya kau pergi maki dia apa hal?
Oleh kerana ini dah kesalahan kedua, jadi cili 2 biji. Aku sekarang cili je tu silap. Budak mencarut aku cili je. Cili merah tu silap, yang pedas tu, cili kampung tu. Jangan telan, kunyah sampai lumbat. Lepas aku pergi baru padan muka dia, air pipe pun diminum tu sekalian. Tapi insyaAllah taubat tu sekalian. Budak-budak jatuh. Kalau kita rotan pun tak jadi apa tu sekalian. Kalau marah-marah pun tak jadi apa. Aku gitu je cili. Lagi sekali 4 biji. Dia gitu tu sekalian, dia double. Lagi sekali 6 biji. Dia gitu. Tu je aku nak ngajar budak-budak tempat aku tu. Bukan susah sangat. Dah masuk tu dah ya? Dah lambat dah tak? Nak balik lah. Kejap sikit. Firman Allah Ta'ala, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'. Kepada Allah lah naiknya segala perkataan yang baik yang menegaskan iman dan tauhid untuk dimasukkan ke dalam kira-kira balasan, dan amal yang soleh pula diangkatnya naik. Amalnya semua perkataan kita yang baik-baik dan amal-amal soleh kita semua pahalanya naik ke atas, diterima oleh Allah Ta'ala. Mana kalau kita bercakap benda tak baik, Allah Ta'ala tak terima kita punya pahala, tak akan diberikan pahala. Beramal macam tu juga, amal yang baik-baik saja kan diterima oleh Allah Ta'ala. Firmannya lagi, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Menolak peminta-peminta sedekah dan perkataan yang baik dan memaafkan kesilapan mereka adalah lebih baik daripada sedekah pemberian yang diiringi dengan perbuatan yang menyakitkan hati. Maknanya gini, kalau dia minta apa-apa kita tak boleh bagi, kita tolak dia dengan cara yang baik tu sekalian. Jangan bagi juga tapi lepas tu malas, tak mau kerja. Tak boleh. Dah bagi. Kalau tak mau bagi, kita nasihat dia tu sekalian. Memang kadang-kadang tuan tengok dia minta sedekah tu sehat tu sekalian. Saya tengok hari tu ada 2 tu dekat Jalan Meru tu. Sekarang dah tak ada, tak tahu dah kena tangkap ke. Dia buat apa tu sekalian? Dia bawa tisu apa semua. Lepas tu kalau kereta dah apa nama ni, kereta dah panjang tu, dia pun akan buat sengit tu sekalian. Sengit jual tisu kan. Lepas tu dapatlah RM1 pun. Kalau 50 kereta RM50 tu sekalian yang main-main. Nanti dia sampai belakang, jalan hijau, jalan semua. Dia nak ke depan tu boleh lari elok itu tu sekalian. Sampai depan tu dia tengok dah balik lagi, sengit balik. Betul tu sekalian. Ada. Kita tengok sendiri, tengok hari tu sehat aja. Jadi kalau kita nak bagi juga, bagi tapi jangan cela. Jangan kita mencela. Kalau kita mencela jangan. Kalau nak kita nasihat dia dengan cara yang baik. Kamu sehat, kamu kerja, jangan buat macam ni, tak elok. Jadi kita nasihat. Sama juga dalam ayat ara'aital ladzi yukadzibu bidin tu, tahu tak kamu siapa pendusta-pendusta agama? Antaranya siapa? Orang yang tidak mau memberi makan pada fakir miskin. Adalah tak mau bagi makan, kita cela. Jadi kalau tak mau bagi tak apa, jangan sampai kita mencela orang tersebut. Takut dia memang betul-betul perlu tu lihat. Tiba-tiba kita cela dia. Apalagi sedekah di sini, iaitu berjalan ke masjid untuk mendirikan solat berjamaah. Hadis bab ini menjadi dalil akan tambahan terhadap desaan, dorongan dan penekanan ke atas solat berjamaah bagi memakmurkan masjid dengan solat dan amalan ketaatan seperti iktikaf, tawaf di Baitullahil Haram, menghadiri majlis-majlis ilmu dan nasihat. Mana daripada rumah kita berjalan pergi surau, pergi masjid, kita akan tetap dapat pahala sedekah tu sekalian. Lagi jauh lagi banyak sedekahnya. Lagi tinggi lagi banyak sedekah. Sampai yang tingkat atas banyak sedekah tu sekalian. Tingkat bawah kurang sikitlah. Yang paling dekat dengan masjid kurang, yang paling jauh. Dia macam tu ya. Tapi janganlah pula apa nama ni, daripada jauh cerita dia orang pula aku paling jauh, aku pahala banyak tau. Kau rumah dekat sikit je rugi gitu ya. Dulu tu sekalian berlaku zaman Rasulullah, satu kabilah ni dia duduk paling jauh daripada masjid Nabi. Jadi banyak orang tua-tua, pengundi saluran satu ramai tu sekalian. Jadi dia syarat lah dengan JKK semua, ingat nak cari kawasan yang dekat dengan masjid Nabi yang nanti mereka boleh pindah, jadi nak solat berjemaah tu senang. Tapi belum sempat dia beritahu Rasulullah, orang dah bocor rahsia dah. Beritahu ya Rasulullah, ini orang kampung sekian-sekian dia nak pindah dekat sini, kononnya sana jauh apa semua, dia ngadu. Nabi kata tak apa, nanti lepas sembahyang aku panggil ketua kampung dia. Habis sembahyang dipanggil ketua sekalian. Si fulan sini jap. Dengar kata kabilah kamu nak pindah dekat dengan masjid ya. Kenapa? Dia kata ya Rasulullah, kami yang paling jauh, ramai di kalangan kami orang-orang tua yang uzur. Jadi kami sampai ke masjid selalu lambat. Jadi kami bercadang kalau dapat cari tanah yang dekat-dekat dengan masjid, nanti kami senang nak datang ke masjid. Nabi kata tak payah, kamu paling jauh paling bagus. Sebab apa? Kamu paling jauh,
Kamu berjalan, langkah kamu paling banyak, kamu paling banyak dapat pahala. Dengar macam tu sekalian, terus ya Rasulullah tak jadi pindah tu sekalian. Tapi orang Melayu cari juga, alah ustaz, takkan tak ada ustaz, rumah-rumah yang nak dijual dekat sini tak ada. Saya dekat kan senang nak datang. Dapat betul sekalian. Hari pertama datang bagi tahu Pak Imam, nanti lepas sembahyang Isyak datang rumah saya, kita buat majlis kesyukuran buka rumah baru. Telefon sekolah tahfiz pula. Ustaz, macam mana amalan pindah rumah? 30 juzuk ke? Tak ada, surah Baqarah je. 30 juzuk lah ustaz. 30 juzuk tu sekalian. Selalu tahu. Pergi datang. Tapi itulah malam tu je tu sekalian. Esok malam dah tak nampak batang hidung dia. Rupa datang cuma nak jemput orang kenduri je. Berlaku tau tu sekalian. Kita tahulah. Sampai di section 17 alam tu ada satu surau, dia buat apa tau? Siapa yang tak datang surau, kalau dia buat kenduri, jemaah surau takkan datang. Tapi dia pandai pula. Seminggu sebelum kenduri dia datang tu sekalian. Datang. Kadang-kadang dia tak datang, dia hantar anak dia jadi wakil. Tu orang dah tahu dah, dia mesti nak kenduri tu minggu depan. Betul tu sekalian. Aduh, manusia ni macam-macam tu sekalian. Kita bagi cadangan, dia ada pula cadangan lain lah. Manusia ni dia ada je jalan-jalan dia. Tapi kita biarlah tu sekalian datang ke rumah Allah Ta'ala. Sebab bila kita datang rumah Allah Ta'ala, banyak lagi pahala-pahala yang Allah Ta'ala nak bagi. Jadi banyak lagi ni tu sekalian ya, pahala-pahala sedekah yang Allah Ta'ala offer untuk kita dalam hadis ini. InsyaAllah kita sambung lagi pada bulan depan ya. Jadi itu sekalian macam biasa, kat belakang tu ada sedikit jualan, ada roti, ada susu kambing. Habiskanlah kambing susu-susu tu sekalian ya. Ni saya nak offer lagi ni, kalau tuan-tuan nak sedekah kambing sekor tak boleh ke? Daripada surah Ad-Diniyah ni sekalian. Sekor je. 2,500 tu sekalian. Ramai ini ada berapa orang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ramai ni, ada 50 orang ada. Kalau ada 50 orang, seorang berapa tu sekalian? RM25 je? RM25 seorang tu sekalian. RM25 pula. RM25 400. Tu tak kira lah sendiri. Ada berapa orang? Kira. Sekor 2,500 bagi berapa yang ada di tu sekalian. Simpan tu sekalian sekor kat sana. Tu hari-hari perah susu jual tu sekalian. Ya Allah, duitnya bantu fakir miskin. Ni buat program-program hari Sabtu Ahad ni, ramai orang datang tu sekalian. Free je dia orang belajar kan. Tu semua kita menyumbang-nyumbang tu. Pahala tu sekalian. Nanti cuba diaturkan tu sekalian. Kalau boleh sekor lah, dapat lebih alhamdulillah tu sekalian. Minimal sekor lah, jangan separuh ekor pula. Ustaz saya separuh je boleh? Separuh mana ada orang jual kambing separuh. Suruh tambah, pergi surau lain tambah pula. Jangan satu surau satu kambing tu sekalian. Dan nanti tuan-tuan sekali-sekala datanglah tempat saya kan. Saya datang sini tiap-tiap bulan, tak ada kunjungan balas lagi tu sekalian. Pak Ibrahim je seorang yang rajin datang tempat aku tu. Tu pun pasal anak dia ada tu. Tu rajin, kata alhamdulillah. Yang lain-lain datanglah juga. 2-3 tahun, 2-3 tahun pula, setahun sekali ke datanglah ya. Kita buat majlis-majlis kat sana tu sekalian, meraihkan apa sumbangan-sumbangan orang yang diwakafkan tu. Kita pergi sana nanti semuanya dapat pahala insya-Allah. Dan kita pun ada buat infak beras ya. Kalau ada siapa nak infak beras tu sekalian, nanti jumpa wak belakang tu, bagi satu beg RM30. Bagi duit nanti kita beli beras tu sekalian. Nak bawa beras banyak-banyak tak larat, semput keretaku. Nanti kita bagi, kita akan beri beras pula dimakan dengan orang ngaji tu sekalian. Ya Allah. Sekarang murid kita ramai tu sekalian. Pelajar lelaki ada lebih kurang 80 orang, perempuan pun ada 80. Kemudian yang di Puncak Alam ada 45 ke 46, dekat 50 orang. Kemudian yang di Lahad Datu pun ada hampir 50 orang tu sekalian. Jadi total semua sekali dekat 200 tu sekalian ya. Jadi kalau tuan-tuan menyumbang tu sangat digalakkan ni, nanti ada tabung belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa zurriyyatina ajmain minan nar. Allahumma ya Allah, Tuhan kami bersyukur dengan limpah kurniamu menjadi hamba yang beriman ya Allah. Janganlah kau matikan kami kecuali dalam iman dan Islam ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang sentiasa mentaati perintahmu dan meninggalkan segala laranganmu ya Allah. Permudahkanlah urusan dunia kami dan akhirat kami
kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang sentiasa Kau redai di dunia dan di akhirat ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, rahmatilah seluruh jamaah yang hadir pada malam ini ya Allah. Rahmatilah taman perumahan tempat kami tinggal ini ya Allah. Bukakanlah pintu keberkatan daripada langit dan bumi buat kami semua ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami kesihatan yang sebaik-baiknya ya Allah, agar kami dapat melakukan ibadah dengan sempurna ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, berikanlah kelapangan masa agar kami dapat meningkatkan amal takwa kami kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami sumber rezeki yang halal lagi barakah, agar dapat kami membayar zakat, membantu asnaf yang memerlukan ya Allah, dapat membantu jihad fi sabilillah ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, terimalah doa-doa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, ahli keluarga kami ya Allah, seluruh muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah mati ya Allah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.